Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam podcast MG bersama saya Rosnani Nasir. Terus setia bersama kami dengan melayari di laman sosial kami sama ada di Facebook, Instagram, X dan juga www.malaysiagazette.com di portal kami untuk mengikuti perkembangan terkini berkenaan dengan berita-berita dan juga isu-isu semasa yang akan kami tontonkan kepada anda semua. Hari ini podcast MG bersama dua orang tetamu kita yang hadir di studio, iaitu Kak Fauzia Ahmad Daud, Kak Oji. Selamat datang ke podcast MG. Terima kasih. Dan juga Zainur Hisham Samsudin. Samudin. Atau lebih dikenali sebagai Wak Dul. Saya panggil dia Wak Dul. Ramai kita punya penggiat-penggiat seni tanah air mengenali Wak Dul. Sebenarnya hari ini kami akan bincangkan satu topik. Kau mental di sebalik topeng. Kak Uji, lama tak dengar Kak Uji menyanyi. Saya nyanyi sikit. Dalam kehidupan ini yang terindah melalui usia remaja. Buka lagi. Lagi Kak. Senda gurau suka duka sering berganti, meninggalkan kesan abadi. Okey, ramai. Berdebar-debar hatinya, kali pertama bertentang mata. Inilah pengalaman harus ditempuhi setiap insan. Kita tepuk untuk diri kita. Walaupun pitching saya tak ke mana. Okey tu. Inilah pengalaman harus ditempuhi setiap insan. Di sebalik pengalaman hidup tu, ada di kalangan kita yang mempunyai masalah atau isu kesihatan mental. Apa kata kita saksikan clipping ini dulu. Boleh kau beritahu pada seorang narsis yang dia itu narsis? Korang ni memang sakit. Sakit ke? Tengok. Sial lah korang semua ni. Kau ni sama ni juga pendadak. Bahaya. Kau nak tengok aku berubah? Aku tak nak. Setiap tubuh badan aku ni dah tinggal sejak aku kecil. Manusia benci kat korang. Dunia apa lagi? Lagilah benci kat korang. Padan muka. Kembali semula dalam podcast MG bersama dua orang tetamu kita, Kak Oji dan juga Wak Dul. Kak Oji, sebut pasal kesihatan mental. Apa pandangan Kak Oji apabila masyarakat kita sebenarnya di sebalik senyuman, tawa dan apa yang kita lihat, di sebaliknya mereka sebenarnya mengalami masalah mental. Dan masalah mental itu membawa ke arah satu kehidupan yang muram. Apa pandangan Kak Oji? Kerana elemen-elemen itu yang memberi saya inspirasi untuk memasuki di dalam minda mereka. Adakah Kak Oji bertemu dengan orang yang mengalami masalah mental? Saya pernah bertemu, tapi itu pada tahun 90-an. Dan ketika itu belum wujudnya awak. Terma-terma tentang mental health issues, apalagi bipolar. Kategori bipolar yang sebegitu kan. Jadi saya fikirkan si individu itu mungkin tidak menghadapi apa-apa penyakit. Kerana dalam waktu itu pelbagai behavior yang saya dapat lihat daripada si individu kan. Ada mereka yang nampak normal saja sebenarnya Kak Oji. Yes. Jadi itu yang membuat saya ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana seseorang itu melalui kehidupan seharian dia dengan wujudnya penyakit yang dia harus tanggung dan kenapa masyarakat memandang enteng terhadap masalah ini, sedangkan apa yang saya melalui pemantauan saya, orang yang sebegini memerlukan support system. Betul.
Jadi ada kalanya mereka menyedari mereka ada masalah dan mereka akan berjumpa dengan pegawai perubatan. Ada kalanya mereka tak sedar pun. Betul. Orang di sekeliling yang sedar. Orang ni ada masalah mental. Mental lah aku menghadap dia. Kita pula yang mental menghadap dia. And then macam satu tabu kan. Bila kita nak menyentuh tentang perkara isu-isu yang sebegini. Sedangkan bagi saya, it's not like macam mana bahasa Inggeris, pepatah bahasa Inggeris, you cannot sweep it under the carpet. You kena menyedarkan orang mengenai masalah ini yang berleluasa di dalam masyarakat kita dan bagaimana kita boleh membantu. But to me personally, be a good listener. Menyebut bagaimana untuk Kak Oji membantu. Sebenarnya, isu berkaitan kesihatan mental ini menjadi idea pencetus kepada naskah yang diangkat. Naskah original di sebalik topeng, iaitu persembahan teater. Inilah pengarahnya dan ini juga pelakonnya. Produser dan pelakonnya. Nanti kita minta Kak Oji buat sikit macam mana watak sikit lah kita dapatkan macam mana mental tu kan. Bagaimana pengarah sebagai seorang pengarah apabila diberikan naskah dan dipertanggungjawabkan untuk menjadi seorang pengarah dalam pementasan teater di sebalik topeng ni? Saya memandang pada isu ini adalah isu yang segar. Isu yang sentiasa berputar di sekitar masyarakat kita. Kesihatan mental ni dah jadi satu warna di kalangan kita lah, insan yang masih hidup. Cumanya bagaimana kita menanggapi permasalahan mental ini dari sudut pandang seorang, mungkin kita masih lagi normal kan, seorang pengkarya, seorang manusia biasa, dan juga bagaimana kita menerima mereka seadanya dan melihat mereka ini perlu dibantu. Jadi naskah di sebalik topeng yang akan dipentaskan pada 19 dan 20 Oktober ini menjadi satu wadah. Wadah untuk kita berkongsi kepada audiens, kepada penonton, kepada peminat-peminat teater dan juga kepada umum tentang apa yang berlaku di belakang pesakit-pesakit ini ketika mereka confess ataupun mengakui mereka ini ada kelemahan itu. Kesedaran lah maksudnya turning point. Setiap watak tu mesti ada turning point untuk timbul, untuk wujud, untuk menyatakan suara hati mereka. Kan? Kadang kita cuba menyelam tetapi titik pertemuan turning point itu tak berjumpa sehingga ialah pakar-pakar diperlukan, kajian behavior, kajian tentang bagaimana mereka bertindak dan kehidup kan, perlu dianalisa. Jadi perlukan observation yang panjang. Bermakna kategori-kategori pesakit mental itu berbeza-beza untuk setiap watak. Betul. Kita spin off lah sikit kan Kak. So kita ada 7 watak. Ada 7 watak yang sebenarnya tak cukup pun. Kalau kita nak saya sambal 20 watak tak muat untuk semua kategori sakit mental. Jadi kita pilih yang umum, yang lebih dekat kan. Macam biasanya dalam masyarakat kita kategorikan dalam bahasa-bahasa pasar. Kan bahasa pasarnya adalah gila, sewel, mereng, 3 suku kan. Macam-macam lah, mengikut daerah, mengikut etnik, ada gelaran-gelaran tertentu. Tetapi untuk dipentas, kita cuba selami pesakit-pesakit mental yang kategori-kategori tertentu daripada pelbagai lapisan masyarakat. Ada yang diakibatkan oleh penagihan, ada yang diakibatkan oleh tekanan perasaan disebabkan orang lain, bukannya dirinya sendiri. Ada juga disebabkan intelek, bagaimana dia gagal untuk menguruskan too much information. Too much information sampai blank. Dia tak boleh dah. Boleh masuk dah. Dia capacity untuk dia menangani segala maklumat, ilmu apa semua tu. Rupanya manusia ada tahap tertentu. Betul. Jadi dia menampakkan juga bagaimana manusia ini penuh dengan kelemahan yang perlukan juga bantuan orang lain, support system tu lah, yang datang daripada keluarga ataupun orang umum, dan juga bagaimana kita sekarang ni masalahnya adalah persepsi. Persepsi prejudis itu muncul sangat cepat. Sangat, betul? Ya, sangat cepat apabila
kita ada social media sekarang kan. Menilai dengan hanya tengok satu saat punya ni dah boleh menilai. Ya. Tanpa mengetahui latar belakang. Benar. Apa yang berlaku sebenarnya. Betul. Apa tahap sakitnya, apa penyakitnya. Tak tahu tapi dah menilai. Dan ramai ini pakar. kes bunuh mak ni sebab mental lah ni. Ini ambil dadah lah ni. Macam-macam orang boleh judge. Tanpa Betul. mengetahui sebabnya. Ya. Dan ramai juga pakar-pakar yang instant ataupun yang segera menyatakan dan mengutip di sana di sini kan. Macam segera dah. Ya. Jadi macam mana kita nak menanggapi? Itu ujian pada kita juga. Adakah kita lebih mental daripada pesakit mental ini di dalam dunia dia kan? Saya rasa susah ni pengarah dengan pelakon nak faham mental ni. Layer itu kan. Maksudnya untuk kita letakkan pemahaman, letakkan di kasut orang yang kita tak pernah tahu pun saiz kasutnya kan. Itulah yang kena gali tu Kak Oji. Gali. Wajib gali. Lama saya tak dengar perkataan tu. Gali tu Kak Oji. Memang sinonim dengan Kak Oji sebagai seorang pengkritik. Yes. Gali lagi saya. Tak mudah kan? Tak mudah bagi saya. Ini adalah salah satu yang mencabar lah. Betul. Sebab dengan subteksnya tu tak Wak? Yes. Dengan ruangnya. Sebab setiap kata itu bukan hanya lontaran aja. Setiap kata itu mencerminkan. Untuk Kak Oji, watak apa yang Kak Oji mainkan untuk pesakit mental itu sendiri? Ya, Sikit je boleh cerita. Ada cerita lagi? Pesakit mental disebabkan apa? Oh, dia ada backstory dia. Kerana apa yang berlaku pada suami dia. The backstory. And then dia memasuki dalam ruang depression, kemurungan. But then that is where the beauty Nani, because macam saya nyatakan pada Wak, saya akan memasuki ruang ini. Itulah macam mana Kak Oji boleh masuk ke ruang orang yang sakit mental, seorang wanita yang sakit mental mengalami kemurungan dalam masa yang sama. Bagaimana Kak Oji dapatkan feel tu untuk dapatkan orang kata roh watak tu? Okey, saya ada seorang sepupu. Dia memang seorang psychiatrist. Okey, saya adalah bertanyakan tentang dia, tapi dia dah memaklumkan pada saya ianya pelbagai level. Penyakit mental ni kan, macam sebab mereka ada, like we said just now, beberapa is just now khusus kepada macam skizofrenia is berbeza. Bipolar berbeza. So saya harus mewujudkan watak yang bertepatan dengan backstory. Yes. Backstory si watak ini. Tapi saya mengguna balik kepada Stanislavski method, memory recall, apa yang saya orang individu yang saya pernah bertemu tu. Sebab ilmu dalam beberapa saat ni tengah bercakap gini, dia boleh snap. Snap menjadi? Dia terus jadi marah. For no reason. Kan, for no reason dia jadi marah. Kita pun macam, nak kata pelakon bukan pelakon kan. Kau try method apa ni? Dia method Aku yang pelakon ni. Habis tu kat kedai mamak pula tu kan. Benda tu berlaku. Lepas tu dia ketawa. Dia dah marah, dia ketawa pula. Dia ketawa. And then berjalan-jalan menangis. Like, apa sebenarnya penyakit ni Because that happened in the 90s kan. So kita memang tak arif lah benda-benda. Tapi bila Kak Oji bertanya kepada dia ada jawab tak? Dia tak sedar? Dia ketawakan saya. Dia ketawakan saya. I takut lah. Tapi saya of course, saya tidak mahulah menilai kan, it's wrong for us untuk judge anybody. So itu yang bila saya memikirkan balik, benda-benda ini, this sort of detailing kan, yang sebenarnya berlaku di dalam masyarakat kita. So bila Allah mengizinkan saya mendapat ilham ni, and then kita duduk berbincang dan bersama penulis skrip juga, mari kita wujudkan benda-benda ini yang kerana ramai di luar sana gemar, like you said, baca je, tengok aja berapa saat dah start. Dah judge. Dah semua nak buat kerja Tuhan. Kan? Semua macam ya je tahu kan. It's wrong. Betul. Bagi saya kan. So kita bukan nak mendidik kan. Penonton yang hadir. Kita nak berkongsi. Moga mereka mendapat sesuatu kan. Sesuatu. Daripada pementasan ini. Dan ada juga yang penyakit-penyakit, karakter-karakter lain. Ibarat Wak kata, kita ni 7 orang. 7 ni diibaratkan warna pelangi. So interpretation saya lah. Interpretasi Wak. Okey Kak Oji, bagaimana kolaborasi dengan pelakon-pelakon ni? Ramai juga ni pelakon-pelakon hebat ni. Ada Raden Ahmad, Lokman Mukri,
Lisha MK, Nur Azila, Gibran Agi dan juga Ad Omar. Bagaimana untuk menyatukan menjadi satu persembahan yang boom. Okey. Gibran Agi orang mengenali dia. Tapi dia dah lama juga. Dia lama hilang dari radar. Saya cakap, mari kita tarik dia balik semula. Because he's so talented. Betul. And intelligent, kan. Kemudian tu, Ad Umar seorang aktivis teater. Pernah menonton hasil kerja dia. Alhamdulillah ditemukan di dalam gelanggang kita ni lah. Yang lagi 4 orang tu, saya punya anak murid. Kami bersama-sama di dalam bengkel OG Center Stage and Academy. Jadi saya ada 100 anak murid ketika itu. Dan saya ada buat audition ni lah, uji bakat masa sebelum mereka menerima CJ kan. So bila saya kata pada diri saya ingin sangat berkongsi pentas, berkongsi rasa dengan anak-anak murid saya. Dan mereka telah mempelajari sesuatu. Mari praktikkan apa kamu belajar. Dan jika kamu benar-benar ingin memasuki industri ini, belajar cara susah dulu. Sebab pentas itu bukan perkara yang mudah untuk menguasai pentas. Di kaca TV, kita ada pengarah untuk kata-kat. Kita ada editor untuk menyambung gambar. The NG take semua is okay. Editor boleh editing apa semua, edit apa yang patut. Excuse me. So di atas pentas, now how do you command the stage? And then how do you demand penonton itu untuk terpukau. Terpesona dengan terkesima. Terkesima macam-macam lah. So itu yang saya mencabar mereka ni. So saya yang memilih 4 pelakon tu kerana satu, saya lihat mereka ada potensi. Kedua, dedication, committed, tahan mereka daripada pelbagai background yang berbeza. Macam Azila is a lawyer, Lisha MK bekerja dengan custom, Raiden oil and gas punya oil and gas. Yang lagi seorang tu Mutawif. Berbeza-beza latar belakang. Ya, berbeza-beza latar belakang. So rezeki mereka juga. Memang bukan mudah sebab ini adalah peluang yang pertama mereka dapat daripada kita. Daripada cikgunya dan juga pengarah, Wak Dol, dan juga kita adakan acting coach. Sebab Along. Sebab saya dah kata pada Wak, bila saya berlakon saya tidak mahu mengajar. Okey, saya cakap dengan Wak berkali, saya memasuki ruang ini ibarat gelas yang kosong. Warnailah saya. Sebab saya harus berfikiran begitu. Orang kata, alah di Fauziah Madar, di 5 dekat. No. Anytime je kan. That is so wrong for me. Bagi saya, no, that is so wrong. Sebab setiap watak itu berbeza. You don't give the same pendekatan. And the same tafsiran, terjemahan, interpretasi. It is entirely different. Macam kita sendiri manusia kan. Betul. Pelbagai sikap, sifat. Lagi-lagi ni mental health yang saya memang tak pernah memainkan peranan yang sebegini. So saya mencarilah tu yang bestnya bila kita pergi latihan. Itu adalah proses mencari. Dan itu juga saya terapkan kepada anak-anak murid saya. Di sinilah kamu mencari. Ibarat bila berlatih itu is a performance. Betul. Saya ada, kita kan dah cakap-cakap belakang semalam pasal Kak Oji kan. Saya dah call dia, siap-siap Kak Oji. Cakap belakang. Tak ada, kami cerita yang baik-baik je sebenarnya. Wak Dol ada cakap, satu perkara yang Wak Dol bangga tentang Akak. Kenapa? Akak seorang yang sangat terbuka untuk mendidik dan berkongsi ilmu, menyampaikan kepada mereka, terutamanya generasi baru yang ingin menjadi seorang pelakon yang berkualiti. Dan Wak juga cakap itu adalah salah satu usaha Akak untuk melahirkan bakat-bakat baru dalam mewarnai industri seni tanah air kita ni, supaya tidaklah orang cakap industri kita ni, alah main tangkap muak je, muka cantik, pakai contact lens, rambut kepuk, boleh jadi pelakon. Tidak begitu. Kepuk. I terasa okey rambut I kepuk-kepuk dalam perempuan. Tak apa, kita tersimpan. Okey Kak, macam mana Akak rasa macam, okey, ini rasa satu tanggungjawab sebagai anak seni untuk melahirkan generasi yang lebih berkualiti dalam bidang lakonan itu sendiri? Ya, saya mula menyedari bila saya mencapai usia 50 tahun. Honestly.
bahawa saya orang yang memang tak suka berlakonan ni dari azali. Saya nak jadi showgirl, Donna Saya Summer, tengok akak punya Madonna, Saya tengok Drama akak lah. punya The Story tu. Saya dah tengok. Akak tak suka berlakon, tapi macam mana akak boleh berlakon? Saya tengok. Itulah katakan. Ini semua sudah tertulis. Betul. Jadi saya harus berterima kasih kepada arwah mak. Dia yang dapat detect bakat saya tu. Kan, yelah dia mengandungkan saya, dia lahirkan Ya, saya betul. kan. Dan Dia dapat scan. Arwah dapat dia dapat scan lah. dari awal. Digantikan. So then the process lah kan. The process. Bila saya melalui proses, I love the process so much. You know apa yang saya lalui, because from seseorang yang tidak menggemari, kemudian tu bila Allah mengizinkan saya merangkul anugerah kan, it was not being bought. Tak ada satu pun anugerah tu dibeli, semua through hard work. So the process Tak beli So it's the process, kan. The process yang saya lalui is like this. Ini fahaman saya. This is my understanding. Daripada bakat, Allah dah berikan bakat itu pada saya. Bakat ini memang tidak boleh dibeli. Betul. Kan? Daripada bakat itu, apa seterusnya proses saya? Mencari ilmu. Kerana itu adalah pesanan mak dengan ayah saya. Pergi cari ilmu. Kan? Jangan bersandarkan kepada nama Ahmad Daud dan Sadiah. Jikalau ingin kekal lama di dalam industri, ingin berada di dalam Liga Fauzia tersendiri. So saya pergi mencari ilmu. So daripada ilmu saya ke mana pula tu? Bakat, ilmu, then mastering the skill. The skill, kan? Pelbagai teknik, pelbagai cikgu. Yang cikgu ni Meissner teknik, yang cikgu ni Coffee teknik. Macam-macam teknik. Sebenarnya dalam lakonan. Yes. Then so like you don't have any loophole. Macam mana daripada you rasa nervous, you boleh turn it into a masterpiece in your acting. Yeah, saya belajar tu daripada David Marshall, seorang pengarah Australia. Macam mana bila masuk Taman Islam Marzuki kan, masa 80-an. Hari pertama saya masuk, dia kata kamu jadi mayat sekarang. Saya gini, ngapain? Gue nak jadi mayat. Ya wah, dia suruh saya jadi mayat. 3 jam saya jadi mayat wah. 3 jam Oh, nak lah wah jadi mayat. Okey. Tapi sebab mayat ni masih hidup kan. Oh, rupanya dia mengajar saya begini macam mana awak mendidik brain awak untuk tahu badan awak shut down. Okey, shut down. Lagi satu, teknik pernafasan melalui diaphragm, macam mana you keluarkan melalui hidung you tanpa ada gelombang. Sebab you supposed to be dead kan. You tu pasal Dapat pula close up pula dekat sini kan. So you tak boleh. Dah mati dah ni. Dah mati dah. Dia bernafas. Dia bernafas. So itu adalah teknik yang saya belajar di Taman Ismail Marzuki. Hari pertama saya masuk. Masa tu saya bayar 60,000 dah ni. 3 tahun. No joke. Tapi masa itu saya G2G punya projek Pak. Government to government. So bila saya tak syuting, saya pergi belajar. Dengan seorang juri untuk Masa tu berapa usia kak? Selepas saya buat Suara Kekasih. Suara Kekasih. 20-an. 20-an. Lepas tu keluar daripada tempat belajar tu. Belakang tu ada hutan. Tak kasi pakai kasut. Lari kamu, dia kata. Dah lari ke mana pula kan? Dia orang Batak dah ni. Bila dia masuk kelas, dia horas. Gitu kan. Tadi suruh mati jadi mayat. Lepas tu suruh lari. Lari kamu, lari. Jangan tak boleh pakai. Jangan gunakan sandal kamu, dia kata. Okey, pulangkan. Bawa pulang itu rasa kesakitan. Pegang itu rasa. Wah, cocok apa-apa. Lari masuk balik. Wah, rasakan sekarang apa kamu rasa. Disuruh terjemahkan. Sampai macam tu. So di situ akak gunakan kaedah tu kepada anak-anak didik akak tak? It all depends on how. Sebab setiap student itu berbeza. Penerimaannya, pahamannya kan. So saya tengok approach yang bagaimana mereka boleh terima untuk mereka rasa selesa. Sebab no matter what, they have to be comfortable. Betul tak Wak? Tak semua orang you boleh give the same approach. So daripada situ saya belajar understanding the skill, mastering the skill. Daripada situ the process lagi untuk saya meletakkan apa yang saya lalui ini, inilah seni. So from bakat, ilmu, skill to seni.
seni yang mahal. Bukan murah. Mahalnya tidak ternilai. Tapi berbaloi alhamdulillah. Berbaloi. Dan saya Boleh pula disampaikan kepada bakat-bakat baru. sebab kita ramai bakat yang bila saya duduk sebagai juri kan audition baik AF ke apa ke kan. Saya lihat ramai yang sebenarnya berbakat. Betul. Cuma mereka tak dapat proper mentoring. Ya, betul. That's it. But you kena jujur dengan diri you lah. You bila apa juga bidang yang you masuki, tak kisah. Because everybody ada dia punya passion kan. You nak apa yang you ingin capai di dalam bidang you. So saya menyedari benda ni bila saya berusia 50 tahun seperti saya nyatakan tadi yang no, I have to leave something kepada generasi baru kerana mereka memerlukan mungkin zaman Shaw Brothers dulu tidak dapat di apa ni the new generation ni tak dapat lepas Shaw Brothers kita orang lah kan lepas Arwah Mak and then ke Merdeka Studio dan baru kami. Tapi saya beruntung kerana saya ada ketika itu Arwah Mak Arwah Ayah kan untuk mendidik. Masa ada seseorang yang boleh monitor. So these people mentoring bukan saja daripada seni lakon this creative form, but how do you market yourself? Betul? Itu amat penting lagi-lagi era sekarang. Dunia sekarang kan it's not easy. So you have to be an entrepreneur juga. Betul. Now how do I market myself? Ya. Tapi market cara betul lah. No matter what, bagi saya satu, saya ceria awak pun tahu, the quality. Mutu itu sangat penting. You cannot compromise. Kompromi dengan mutu. Wadul, Ya. sebut berkenaan dengan teater di sebalik topeng ni. Berapa lama durasi dalam tempoh untuk pre-produksi dalam pementasan teater ni? Bukan teater, sebut saja teater, bukan sesuatu yang mudah. Memerlukan tim yang ramai, latihan yang secukupnya untuk menjadikan satu pementasan yang diingati ramai. Berapa lama dan apakah cabaran? Wadul, orang kenal dalam bidang skrin, tiba-tiba melompat pula masuk dalam bidang teater. Kak Oji lah ni. So macam mana tu? Pula tu kan Kongsikan. Dia Kak macam mana? Oji. Dia mengejutkan. Mengejutkan. Kak Oji call kan, dia cakap, waduh, nak direct akak lagi tak? Of course lah nak, cakap kan. Cakap, okay, tak berkenaan dengan proses kan, proses persediaan. Pre-production teater ni kombinasi antara orang yang dah well known lah dalam industri teater. Jadi kombinasi itu sangat diperlukan. Preparationnya taklah selama macam teater-teater besar. Tetapi preparation dari segi idea, scripting ni dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan. So dalam 2 bulan itu kita perkemaskan dari segi skripnya dulu. Itu yang paling penting sebab Betul. bila skripnya tidak kemas, ditakuti pembawaan watak dan interpretation untuk persembahan juga. Penyampaiannya tidak sampai ke Jadi kita kesan dahulu apa loophole di dalam skrip, baru kita share ataupun kita kongsikan buat bacaan skrip lah, macam proses yang biasa dalam teater kepada pelakon-pelakon yang telah terpilih. Rindunya saya kat bidang teater. Dah lama sebab saya dulu pun teater juga, pengurusan teater. Jadi itu disiplin-disiplin yang satu mewujudkan kebersamaan. Kan? Apa fokusnya? Kan? Apa yang kita nak tafsirkan dan tunjukkan persembahan. Dan saya selalu kalau di dalam latihan latihan pun dalam less than 1 month. Kita buat style gerila lah. Rejim. Rejim kan. Betul. Rejim kan. Kalau tidak teater direjam. Kalau tidak berlatih direjam. Saya selalu cakap sebelum start latihan, saya cakap bayangkan di pentas itu kan. Bayangkan di pentas itu apa kesudahan setelah persembahan yang kau harap-harapkan setiap orang. Kan? Dan benda tu kena sama. Kena sama dalam bayangan. Sebab ini naskah original. Saya cakap kita tidak remake daripada naskah-naskah besar. Kita tidak remake dari naskah besar. Itu satu bukanlah advantage. Kuranglah sikit pressure dia sebab orang dah tak ada perbandingan benchmark antara naskah sebelum-sebelum ni. Cumanya naskah segar. Untuk meletakkan kesegaran. Kesegaran
benchmark tertentu sekiranya naskah ini ingin dipentaskan akan datang. Apa indikatornya? Itu cabaran dia. Betul. Kan translator indikatornya. Itu yang itu lebih mencabarlah pada saya. Itu lebih mencabar daripada kita berubah daripada mata kamera kepada mata diri sendiri yang diletakkan sebagai penonton. Pengarah. Pengarah adalah mata. Betul. Kepada pementasan pentas tu. Kalau di skrin, kamera adalah matanya. Betul. Untuk menentukan shot-shot tertentu. Jadi macam mana tu? Nak ubah ni nak twist ni. Bertukar ni. Okey, ada similarity dan juga ada perbezaan yang nyata. Nyata pentas, mediumnya lah yang nyata. Tetapi apa tuntutan setiap persembahan adalah showmanship ataupun kemenjadian watak itu. Itu tuntutannya. Walau apa medium pun sebenarnya. Betul. Kan? Di skrin, di layar, metodnya berbeza sedikit lah kan. Tak bolehlah bawa teater itu di filem, bergerakkan betul. terkeluar tangannya daripada frame kan. Kontrol. Sekarang ni aku close aku punya shot apa kan. So maknanya dipentas lebih luas. Yes. Boleh gunakan. Kan? So, saya lahirkan bakat tu 300% di atas pentas. Dan dia punya POV lebih menyeluruh. Betul. Kan? Kita tidak boleh condong kepada orang yang di depan saja, di side atas sekali. Bagaimana nak menikmati kan? Nak merasai kau gerak tangan aku sampai ke belakang pentas kan? Bagaimana orang percaya dengan setiap pergerakan tu. Saya ialah orang kata apa, dunia teater ni daripada kecil saya pernah merasai sebenarnya. Okey. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah. Daripada kecil dulu dah ni. Saya suka berlakon. Tapi ialah tak sebaris muka macam Leonardo kan. Kak Ji. Sampai Raju macam mana? Sampai Raju ada. Kak Ji macam mana Kak Ji terdetik ni? Wak Dola ni pengarahnya. Okey, kita pernah bekerjasama sebelum Pencipta Pegang Waktu, drama yang Wak Dol merangkul Best Director. Ya. Saya memang tidak mengenali Wak Dol. Betul. Yang baru-baru ni Lebay Sampan. Itu saya tak terlibat. Yang dia punya first dengan saya Pencipta Pegang Waktu. Yang memperkenalkan Wak Dol kepada saya adalah seniman Q Haida. Okey. So bila kita bekerja sama, saya seorang yang observer ni ya. Saya dapat melihat beliau ini seorang yang berilmiah. Okay. Diplomatik tu jangan cakap. Very diplomatic. Waduh kan. You patut masuk United Nations. Lepas jadi diplomat. Then saya suka pemikiran dia. And then we speak the same language. Jadi bila nak mencari pengarah untuk naskah yang sebegini, ianya bukan sesuatu yang mudah. Betul. Saya tak boleh sembrono je. Betul. Lebih lagi pementasan teater. Tak boleh. Itu satu. Kemudian kita ada 4 pelakon baru ya, yang sangat raw, sangat mentah, tak pernah dilemparkan ke pentas. You perlukan seorang nakoda kapal untuk handle the ship. Okay? Because saya tak boleh fokus. Dan saya seorang individu yang kalau saya berlakon baik drama ke apa, saya tak suka mengarah. Kalau saya mengarah, saya tak suka berlakon. Sebab saya tak nak hilang tumpuan saya. Betul. Okay. So ciri-ciri itu yang ada dalam Wak Dol yang saya mengganggu kehidupan dia malam. Tiba-tiba macam dapat ilham. Wak Dol lah ni jadi pengarah. No, hati saya dah berkata kuat dah. Tapi saya belum lagi approach. Kerana ketika itu saya sibuk dengan kerja-kerja penyuntingan untuk dokumentari. So bila ianya sudah dah selesai, baru saya menelefon, menghubungi Wak Dol dan terus mengganggu kehidupan dia sehinggalah saat ini. Sampai dah 20 hari sudah ada Wak Dol. InsyaAllah semoga ia berjalan lancar. But he can do it. Betul-betul. Saya pun percaya. Sebenarnya sebagai seorang pelakon di mata pengarah, mungkin ada sedikit perbezaan skrin dengan teater. Tapi saya dapat rasakan yang berpandukan kepada pengalaman Wak Dol juga sebelum ni. Boleh lihat perbezaan yang perlu diekspos dalam pentas itu sendiri, terutama untuk pelakon-pelakon yang ialah berjinak-jinak di skrin, di TV, drama, telemovie apa semua, beralih ke teater ni kan.
ada tak sesuatu yang macam benda ni perlu diubah untuk capai satu apa yang nak dikehendaki di atas pentas itu. Benda ni tak boleh ni. Ini di mata Wak Dul sebagai seorang pengarah. Kita kena ubah skrip ni. Ini tak kalau kita tak sampai kalau dalam movie apa climax cerita tu untuk mendapatkan supaya ia memberi impak kepada penonton. So bagaimana? Ada tak pengalaman begitu di dalam teater Di Sebalik Topeng? Sebab ia bukan isu yang remeh atau yang sangat simple. Ia adalah isu yang berat untuk disampaikan. Dalam masa yang sama penonton kena faham cerita tu. Bagaimana Wak Dul? Itulah berbalik pada proses awal tu. Proses skrip lah. Proses skrip ya kita kesan awal dulu. Apa-apa pun balik pada naskah asal, naskah yang ditulis kan, sebelum divisualkan kan. Divisualkan kita dah boleh predict. Dah dapat detect lah. Kita dah boleh detect. Ini kita perlu diubah. Plot ni perlu ataupun karakter arc dia tidak jelas. Tidak jelas information ataupun bentuknya apa. Kalau di teater dibenarkan untuk ada monodrama kan? Kan ada itu, ada ruang itu kan? Ada ruang dia meluahkan segala-galanya, mengakui. Dan itu maksudnya ruang suara hati dia yang kau dengar. Kau dengar apa aku nak cakap. Tuntutannya. Berbeza kalau contohnya di layar ataupun di skrin, perlu ada shot tertentu yang kita letakkan indikator ataupun simbolism untuk menjadikan penceritaan itu menarik. Dan ini pada lakon. Lakon. Saya letakkan sebab tujuannya teater di Sebalik Topeng ni express. Experimental, ekspresif. Maksudnya ekspresif teater lah, kita ekspreskan. Kita kongsikan luahan rasa di hati yang paling dalam setiap watak yang mengalami masalah ini. Suara itu siapa yang nak dengar sebenarnya? Kan? Sebab orang tak tahu bagaimana mereka nak meluahkan contohnya kan. Kalau dia pergi ke pakar, maknanya pelakon-pelakon ini mewakili pesakit-pesakit di luar, meletakkan mereka di atas pentas dalam sesi seumpama kaunseling. Sesi terapi. Terapi. Rehab session. So mereka ini meluahkan, mewakili pesakit-pesakit yang berada di Malaysia. Mereka lah wataknya. Mereka lah pelanginya. Mereka lah pelanginya. Warna-warnanya itu. Kan? Dia untuk tugas seorang ataupun pengkarya lah kan, apa-apa backgroundnya pun kan, kita kena ada sifat tanggungjawab untuk mewakili mereka ini. Sebab kita ada peluang, kita ada mungkin ada ilmu kan, kita ada ilmu, kita ada ruang untuk ekspreskan ataupun menyalurkan. Ni orang-orang marginal ni. Orang-orang marginal keluar dah ke? Orang-orang marginal kan, yang dikesampingkan mungkin dalam strata sosialnya kan. Dia tidak ada say. Mungkin orang gila ni pun tak boleh undi. Dia boleh nak undi kan, sebab dia tak waras kan. Hukum syariat pun tak terjatuh kat dia orang. Contohlah kata kita kan. Jadi bila kita perhalusi secara insaninya lah kan, kita perhalusi secara keinsanannya, macam mana kita sambut mereka sebagai seorang insan yang diciptakan Tuhan, yang mewarnai kehidupan kita. Dan secara tidak langsung kita yang di sekeliling ni adalah mereka tu ada satu tanggungjawab kita juga sebenarnya. Sebenarnya. Kenapa mereka dihadirkan di hadapan kita? Di tepi dan kiri kanan kita. Itu bersebab. Itu mungkin kita kata, ini ujian aku. Sebenarnya itu adalah satu tanggungjawab. Ujian kita juga. Ya, betul. Dan mereka tidak pernah meminta untuk dilahirkan dan jadi sebegitu. That's the beauty of the backstory. Yes. Nobody is being born. Tak ada orang lah kita bayi je terus jadi jahat. No. Kan? Tapi Kak Oji, tak semua manusia diminta untuk dilahirkan sebegitu. Tetapi kebanyakan manusia dilahirkan mempunyai impian. Beberapa hari sebelum ni ada isu panas pasal Kak Oji. Kak Oji boleh cakap macam ni, Dek, kalau kau nak masuk dapat award trophy dalam Oscar, kau kenalah ada bakat, kenalah ni. Apa itu sebenarnya Kak Oji? Sebenarnya saya pun terperanjat dengan soalan yang diajukan kepada saya, kerana kita menjemput wartawan untuk sidang akhbar di Sebalik Topeng. Jadi bila soalan itu diajukan, saya memang
jadi goblok sekejap ni. Sebab saya tak tahu apa-apa. Tapi Kak Oji jawab pula. Tak, saya melihat daripada saya menjawab daripada sudut seorang yang profesional dalam bidang saya ya. Maknanya Kak Oji fokuskan general lah. Secara general because okay, let's face it, setiap orang mempunyai impian. Apa salahnya? Apa Kak yang Kak selalu cakap? Apa? Gratis tu apa? Oh, impian itu gratis. Saya kata. Ya, itu gratis ya. Itu juga gratis kan. Percuma kan. So, tiada salahnya untuk sesiapa juga untuk mempunyai impian. Lagi-lagi untuk mencapai tahap pencapaian global. Tetapi, you kena be realistic bahawa ianya bukan suatu perjalanan yang mudah. You kena melalui tahap liku-liku kan? Liku, ranjau, a lot of onak duri, and then berbalik like, are you prepared to do that? Satu. Keduanya, you kena ada agent, manager antarabangsa untuk memasarkan you di sana, dan you kena memahami the system. Bagaimana pengundian dilakukan di Academy Awards. Betul. Semua benda itu. Okay. Tapi jika you mempunyai impian yang sedemikian, tiada salahnya bagi saya. So saya bercakap dari sudut, apa salahnya kalau budak ni nak mempunyai impian begitu? Kenapa dah jadi satu stigma dengan masyarakat kita bahawa orang ni tak boleh ada impian sebegitu. Harus diperlekehkan. Dibenamkan pula impian. Dibenamkan impian dia. Tapi saya berkata kepada pelakon itu dan apa yang you kena perbaiki. Betul. Mutu. Betul lah. Mutu. Ilmunya. Dia mentor. Dia tidak boleh hanya ibarat apa yang kita tonton dia di kaca TV. Cannot. Banyak lagi you kena belajar. Kita ada siapa? Aktris Michelle Yeoh. Berapa puluh tahun? Berapa puluh tahun? Kalau dia masih di Malaysia, dia tidak berhijrah ke Hong Kong, di situ bermulanya kan beliau. And the connections, the networking, dia mungkin tidak akan merangkul anugerah Oscar tu. Begitu juga siapa? Henry Golding. Tapi dia belum kan? Belum. Dia belum. Cuma dia expose di Hollywood. Expose di sana. So it's not an easy journey. Tapi continue with your dream bagi saya. Okay, nampak. Go ahead. Kak Oji dah clear kan. Sebenarnya ia adalah dijawab secara general. Tidak tertumpu kepada sesiapa pun. Tapi sebenarnya apa yang Kak Oji cakap tu betul. Kak Oji berhak cakap begitu sebab Kak Oji di dalam bidang lakonan ini. Ya, betul. Google dek. Tengok sebelum hentam orang. Ya, saya tahu mereka ada segelintir netizen ini yang like you said, dia tak tahu apa-apa, dia main hentam aja. Fan-fan. Pokok tambah aja kan. Dia suruh fine for you to be untuk menjadi peminat setiap orang tu. So sepatutnya you sokong. Betul. You sokong siapa yang you meminati ini. Dan saya bercakap dari pengalaman saya. Okey, kerana saya dah melalui Asia Pacific Film Festival. Sedikit sebanyak ada international saya merangkul anugerah untuk melalui filem Abang Adik Google lah Kak. Okey. Alright. 18 kan Kak? 18 tahun. Keluar tengok daripada awal berapa belas tahun sebab berlakon. Ada yang alah jago kampung. Dek. Asia Pacific Film Festival. Juri-juri antarabangsa kasi Akak Award. Tengok Akak muda lagi masa tu. Alright. So and I have nothing against pelakon itu. Tak ada personal. Nothing personal. Only that you be prepared. If this is what you want, be prepared. Go for it. Sokong. Go for it. Jangan kerana kata-kata orang begitu membuat you rasa down. No. Because it's your dream. Go chase your dream. Kritikan membina tu kena ambil. Sebab kadang-kadang bila orang tak kritik pasal kita tak sedar. Yelah bila kita dah dengar seseorang yang berpengalaman pula tu cakap, secara tak langsung kita yelah, takkanlah duduk saja diam je boleh dapat trofi kan. Mestilah kita kena berusaha. Dari satu peringkat ke peringkat seterusnya. Banyak peringkat Dik Nun. Banyak peringkat. Leonardo DiCaprio dah lagi lahir kat sana. Berapa puluh tahun baru dia dapat. Berbelas kali nominis kan? Berbelas kali, yes. Nominis je. Baru tercalon aja top 5. Berumur dia berapa? Nearly 40 Nearly 40 baru dia dapat. Okey, lagi satu Kak Oji. Mungkin Wak Dol pun boleh memberi pendapat berkenaan industri seni tanah air kita ni. Seseorang anak seni tu tak boleh sebenarnya berada di satu
bidang sahaja. Mereka perlu memperluaskan bakat. Sebenarnya kalau dalam bidang lakonan ke nyanyian pun, secara tidak langsung keusahawanan tu perlu ada dalam diri supaya boleh manage duit kita, boleh bayar gaji staff-staff kita yang bersama dengan kita. Perkara-perkara itu boleh mendidik kita untuk selangkah ke bidang perniagaan. Kak Oji, sambal Sadiah bila nak bagi saya. I dah kasih you, okay, nanti you makan you review. Okay, jadi macam ni ceritanya. Sebab mungkin saya mewarisi mengenai keusahawanan ni daripada my late grandmother. Okay, masa Shaw Brothers tutup, mereka semua susah tu Nani. Alright, kerana masa mereka bersama dengan Shaw Brothers, semua dibayar, ditanggung oleh Shaw Brothers. So bila tutup, dorang kena fikirlah kan. Kena ada option. Okay, macam mana ni nak meneruskan kehidupan. So arwah ayah ketika itu bekerja 2 job. Pagi sebagai DJ, malam penyanyi. Okay, then yang lain-lain buatlah kerja apa yang patut diorang buat kan. So arwah nenek saya yang mencadangkan, mari kita buat ini. Sambal. Bukan, masak ready to eat meal. Ready to eat so dia, rumah kita ada pangkin. Pangkin. Pangkin kat Putih Road tu. Putih Road kira-kira Beverly Hills lah. Okay. Okay. So dia sekedis bulat wah. Dia bulat gitu. Semua artis. Okay. Semua tu artis-artis legenda tu. Then dia akan buat misiam Singapura yang berkuah, lontong dengan sambal sotong, lopis, nasi lemak. Nasi lemak Singapura kan dia akan letak ikan selah kuning goreng dengan bergedil. Okay, dia buat itu. And then depan rumah kita ada kilang rotan tau. So all the Chinese ada lah menghadap kita punya rumah. Dia akan bangun 3 pagi, dia masak semua tu seorang-seorang. Yes, arwah nenek. Then dia akan dia letak aja benda tu. Masa tu Kak Oji ada bersama tolonglah. Dia akan bawa saya pergi pasar. Dia suka bawa saya pergi pasar. Okay. Dan masa tu mana ada blender pakai giling tu Nani. Letak tu? Yes. Arwah nenek. Tak sampai sejam habis solat. Apa pekerja-pekerja kilang? Ada pekerja kita ni pekerja kilang rotan tu. Kilang rotan tu. So itu untuk pagi petang dia buat karipap daging. Masa tu umur Kak Oji berapa? Belasan tahun lah? No. Jalan Ampas tutup, I was 5 years old. 5 years old. Tapi kita dah dididik. Untuk okay. And then tengah hari pula arwah mak masak nasi campur, tumpang kat satu kedai kopi Chinese. Tapi di luar lah dia kasih gerai. And then petang kita orang, saya dengan kakak saya akan meniaga kuih. Karipak daging wak. Karipak daging yang Singapura tu tau. Siti Nurhaliza pun meniaga kuih juga kan? Yes, Siti pun melalui kan. So daripada situ saya rasa saya mewarisi. Sebab daripada nenek ke mak ke saya. And then saya memikirkan, let's be real, di Malaysia ni we can't get rich through melalui what we are into now kan. Macam contoh Azura Ali saya tanduk tayang, saya tak pernah dapat satu sen royalties pun. Never kan. Okay, so but we have to keep on. Kita pun ada impian nak jadi millionaire. Tak salah. Betul. Impian itu gratis. Okay, so impian itu gratis. Tapi saya memang suka bisnes Nani. Okay, so daripada situ saya mengeluarkan Sambal Goreng Sadiah tu pun ada cerita kerana saya tidak mahu berlakon bila saya ditawarkan berapa puluh episod oleh sebuah stesen TV. Kerana saya harus berkorban. Ketika itu anak saya 7 tahun mak. Kali pertama dia belajar berpuasa. So kalau saya pergi berlakon, siapa nak jaga dia, handle dia punya sahur, dia punya berbuka. So saya mohon pada Allah, ya Allah, saya tak nak berlakon, berilah saya ilham, saya nak berniaga. Saya cakap, saya minta. Sebulan lepas tu saya dapat idea. Tak, Sambal Goreng Sadiah. Saya belajar tu, buat tu 3 bulan setengah baru mak ijazahkan saya. Ini tepat. Ini dia. Ya, dalamnya sekali masak. Cuba dulu. Tak betul. Sebab tak sampai. Dia kena seimbang air asam tu, air belacan dengan santan. Dan masa mula-mula saya buat 12 jam Nani nak siapkan dia punya bumbu. 12 jam saya masak kat rumah. Dan masa tu tak ada IG, tak ada SS ni. So saya suruh kakak saya Kak Ani, saya tengah masak, shoot video. Post kat FB. Post saja. Sold out. Saya bermula daripada plastik biasa je letak. Beralih ke Tupperware, beralih ke botol, sekarang retort. Pada asalnya berniat
untuk menjadi usahawan, untuk melakukan sesuatu, Allah tunaikan. Ya. Alhamdulillah. So daripada sambal goreng Saadia, dia berkembang ke sambal ikan kura masin belado, resipi mak sambal goreng Saadia, resipi mak itu nenek punya resipi paru goreng Nek Mon. Paru tu diperap 24 jam. Dia punya rempah ratus tu rahsia dia lah. Then sambal mangga hijau tu saya punya resipi. And then kita ada ibu sambal goreng sekarang, kita ada daging masak hitam. So sekarang kita dah ada 6 produk. And then dah hantar ke dah ada sole distributor di Singapura, dah hantar ke agent di Canada. Kita kena rajin lah ni. Kita kena cari. Sama juga dalam bidang seni lakon ni kan. Duk diam, tunggu bila ada orang nak tawarkan aku berlakon ni. Tak boleh. Tak boleh. Zaman sekarang dah tak macam tu dah. Dan saya pelik. Kenapa orang komplain zaman sekarang? Saya pelik sebab apa saya rasa. You tahu teknologi zaman sekarang. The world is in your hands, awak. Ya. Macam tu je. Yes. Tapi you kena bekerjasama dengan generasi baru yang benar-benar dididik tentang teknologi. Zaman kita tak writer kan. Kita Ahmad Said. Zaman tu. Jadi, so kenapa kita tidak boleh bergabung? Maksud saya, memang kita ada kekurangan, kelemahan. Kita bergabung dengan si muda yang boleh membantu. Kan kita tak boleh ego, tak boleh sombong. Tak boleh. Saya cukup pantang orang ada masalah-masalah yang sebegitu. Apa sikap yang gitu saya tak boleh. Saya cukup tak boleh terima benda-benda macam. Contoh macam mungkin itu masalah saya lah. Sebab macam saya berlakon dengan Buat kan. Saya dari awal tidak meletak saya sebagai pelakon yang 5 dekad. Saya tak suka. Sebab saya tahu kalau saya meletakkan diri saya tahap tu, saya tidak akan mempelajari ilmu yang baru, Nani. Betul. Itu saya lah. Saya tak tahu orang lain lah. Saya tak suka yang macam, aku makan garam dululah. Sekarang dah tak ada garam. Pengalaman 50 tahun dah. Sekarang macam-macam ada. Bukan garam aja, come on lah kan. So, sebab saya individu yang suka mencari ilmu yang baru. So macam kenapa saya nak buat teater ini dalam suruh Wak. Okey, Wak mendidik saya. You know, kerana saya perlukan mata dia, mata Along untuk melihat betul ke tahap ni. Bila macam semalam kita praktikkan Wak gini. Okey, sekarang sini saya nak kakak snap. Okey. Saya faham kenapa dia nak kan. Kita akan berbincang. Okay, why ini kan. Because what, when, why, how tu wajib ada. Wajib ada. Tapi boleh tak saya begini kat sini. Part ni. Saya dengan ni. Itu akan mencetuskan pelbagai warna dan rasa di dalam watak tu. Am I right? Yes. So that is me. Itu saya. So kalau orang nak kasi saya title, saya tak suka lah ni. I don't like. Bermakna walau di mana atau di sampai mana pun tahap kita mesti rasakan diri kita di bawah. Jangan terlalu menongak. Tak boleh. Arwah mak dengan ayah selalu kata, sentiasa membumi, grounded. Saya selalu akan berpegang pada pesanan arwah mak ayah Fauzia. Bakat ini bukan hak Fauzia. Sebab itu adanya, ni kita ke mental balik lah ni. Sebab tu adanya individu yang dia akan cakap begini tau. Apa ni? Ini tak betul ni teori ni. Ini tak betul. Padahal itu sesuatu yang baharu untuk dipelajari. Tapi mereka tidak menerima kerana mereka dah ada ilmu yang sebelum ini. Kononnya ilmu tu dah cukup dah. Dah di dada tu dah kental lah, dah tepu kat dada tu. Tapi bila datang sesuatu ilmu, mereka tidak boleh menerimanya. Sedangkan ilmu tu adalah sesuatu yang baharu mengikut peredaran zaman. Yes. Exactly. Betul. Tepat. So benda tu yang mental. Kita harus sentiasa menyelongkar lah kan. Menyelongkar itu. Sebab setiap lagi kita unearth mengelongkar tu menggali. Lagi kita menggali lagi. Gali. Benda baru muncul. Itu merangsang minda saya sebagai seorang pemeran untuk saya. Banyak yang kita belajar hari ni. Alhamdulillah. Bukan di sebalik topeng. Di sebalik topeng itu mengupas pelbagai perkara. Dari segi bakat, daripada segi skrin, kita sentuh juga tadi sikit. Dari segi teater itu sendiri. Lakonan bagaimana di skrin dan juga di pentas. Apa yang nak disampaikan kepada penonton. Itu juga ada kita kupaskan tadi berkenaan dengan isu kesihatan mental itu sendiri. Perniagaan, why not? Semua orang boleh cuba. Teruskan, jika ada bakat,
ada ibu-ibu yang berkongsi rezeki atau resepi boleh digunakan, dimanfaatkan. Tapi kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Sebenarnya kalau sebut pasal usahawan ni semua bidang. Kena ada. Kena ada masukkan ilmu usahawan tu supaya tidaklah dapat je payment habis. Lepas tu cakap tak ada job. Oh, tak boleh. Sebenarnya bila tak ada job tu dan tak ada duit tu, diletakkan diri sebagai sehingga menjadi muflis. Sebenarnya kita sendiri yang manage, aturkan hidup kita dengan. Tapi bukan ke correct me if I'm wrong Nani dengan awak. Bukan ke ini saya punya tafsiran terhadap ada segelintir artis-artis lama yang sentiasa mengeluh tak ada job Bukankah sekarang pelbagai platform yang wujud? Betul. Untuk anda menjual skill anda. Kenapa anda tidak mahu lakukannya? Sebab anda tak reti. Dan cari orang yang reti. Seperti saya katakan tadi. Ego. That's it. Rasa diri hebat. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau nak tahu kau mental ke tak, kau kena tengok. Di sebalik topeng. Yes. Okay. Kak Oji, apa kata-kata Kak Oji kepada semua yang menonton supaya datang beramai-ramai untuk memeriahkan menonton dan mendapatkan manfaat daripada cerita atau penyampaian dalam naskah Di Sebalik Topeng ini kepada penonton-penonton di pementasan Di Sebalik Topeng. Okey, Assalamualaikum semua. Saya Fauzia Dato' Haji Ahmad Daud dan saya merupakan pesakit mental di dalam teater Di Sebalik Topeng. Apa yang saya ingin nyatakan di sini ianya sesuatu yang akan membuka minda anda dan membuat anda memahami apa yang dirasai oleh individu-individu yang wujud, watak-watak yang wujud di dalam naskah Di Sebalik Topeng. Kita bukan nak berkhutbah di dalam naskah ini. Kita bukan nak mendidik pun. Kita hanya ingin anda menyedari bahawa kita harus wujud sifat Ya Rahman, Ya Rahim. Tidak kira siapa individu itu. And everybody should be a good listener. They need to be heard. Let us listen. Wadul, untuk penonton-penonton di podcast MG. Saksikan Di Sebalik Topeng tarikhnya 19 dan 20 Oktober. Kombinasi orang yang berpengalaman dan mereka yang ingin muncul di pentas melalui isu universal, isu kemasyarakatan, isu kemanusiaan yang kita ingin tunjulkan dalam naskah Di Sebalik Topeng. Apa pun sebenarnya yang akan kita persembahkan adalah satu perkongsian. Ya. Perkongsian rasa, perkongsian ilmu, perkongsian ialah dalam metod teater itu sendiri. Dan ianya mungkin banyak perasaan yang akan lahir kan, yang akan timbul, persepsi, sangkaan, write up, dan juga bagaimana komen. Paling cepat adalah komen. Paling cepat adalah komen yang akan timbul. Itu hal yang biasa, hal yang akan akan menggerakkan naskah ini juga. Dan terima kasih kepada Malaysia Gazette. Yes, sama-sama. Nani, sahabat lama kan. Yang tak sangka kita sekerusi semeja. Keturunan Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kak Oji yang ada yang timbul kepercayaan daripada lubuk hatinya kepada saya secara personal. Yes, alhamdulillah. Dia boleh scan Wadul lah. Itulah takut juga kena scan dengan orang yang berpengalaman ni. TIS kau. Coba lah Kak Oji. Tapi saya anggap itu bless. Saya anggap itu alhamdulillah. Itu satu benda yang saya sambut dengan penghormatan. Jadi kita mungkin orang yang lebih muda bila ada senior diberi yang kepercayaan, kita cuba laksanakan yang terbaik. InsyaAllah, semoga InsyaAllah semoga teater Di Sebalik Topeng memberi manfaat dan berguna kepada semua lah. Boleh bagi kepada yang pembuat ni. Jangan mental dulu Ya, betul. So semoga penonton semua, sebenarnya ia satu karya yang original, yang asli, yang perlu kita perlu datang, kita perlu lihat bagaimana hasil. Dan secara tidak langsung anda adalah masyarakat yang sentiasa menyokong industri seni tanah air kita. Tidak kira filem, teater atau pelbagai lagi dan nyanyian juga.
siapa lagi kalau bukan masyarakat kita untuk memberi sokongan kepada anak-anak seni ini? Kamilah. Saya tiba Kamilah. Inilah anak-anak seni yang sentiasa mewarnai di kaca TV anda, di layar perak dan juga di pentas-pentas teater. Dan terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Kak Oji. Terima kasih Nani. Terima kasih kepada Wak Dol. Undangan. Semoga selepas ni mungkin kalau ada rezeki kita boleh bersembang lagi dengan InsyaAllah dengan berlainan. isu yang berbeza pula. Betul. Terima kasih juga kepada semua penonton Malaysia Gazette kerana sudi bersama kami dari awal sehingga akhir podcast MG ini. Dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk layari di laman sosial kami di semua platform, di Facebook, Instagram, YouTube dan juga portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum. Saya mohon maaf sekiranya ada tersalah kata, tersalah bahasa kan. Jangan mental Jangan mental. Tanggalkan topeng anda. Tanggalkan topeng anda. Jangan mental. Sebenarnya kalau anda rasa anda mental, anda kena tengok di sebalik topeng. Macam kita katalah hashtag kita semua ada cerita. Hashtag kita semua ada rahsia. Hashtag tapi kita menyembunyikannya di sebalik topeng. Itu dia. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Thank you Malaysia Gazette. Thank you.